Untuk kes ini kita akan membuat satu episod khas tentang bagaimana Harun dan kuncu-kuncunya merancang membunuh penolong penguatkuasa Jaib dengan sangat teliti. Nantikan. Negara digemparkan dengan kejadian petang 10 November 2013 apabila Ahmad Rafli maut terkena 2 das tembakan yang dilepaskan seorang lelaki yang tidak dikenali di hadapan rumahnya di Indra Mahkota 2 kira-kira jam 1.55 petang. Sebelum kejadian, mangsa yang berusia 49 tahun sedang berehat di dalam rumah bersama isteri dan anaknya sebelum sebuah kereta Proton Wira Aerobat berwarna putih berhenti di hadapan rumahnya sebelum seorang lelaki yang memakai jubah berwarna hitam serta berkopiah putih berusia dalam lingkungan 50 tahun keluar dan memanggilnya. Sebaik sahaja mangsa menghampiri suspek, seorang lagi suspek berusia 30 tahun yang berada di bahagian tempat duduk belakang keluar lalu melepaskan 3 das tembakan terus melarikan diri. 2 das tembakan yang dilepaskan mengenai bahagian dada kanan mangsa menyebabkannya mati di tempat kejadian. Berikutan itu, polis melancarkan siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana Membunuh. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid berkata, polis sedang menyiasat sama ada pembunuhan tersebut mempunyai kaitan dengan tugas Ahmad Rafli sebagai Ketua Penguatkuasa yang menyiasat kes termasuk penyebaran ajaran Syiah serta kumpulan ajaran sesat Tuhan Harun. Polis tidak mengetepikan sebarang kemungkinan dan menyeru semua jabatan termasuk jabatan menjejaki pengganas Bukit Aman membantu siasatan. Dalam masa yang sama, pihak polis telah menubuhkan satu pasukan petugas untuk mengesan mereka yang bertanggungjawab. Di satu lagi majlis di Pulau Pinang, Khalid berkata tiada bukti yang menunjukkan pengikut Syiah terlibat dalam kes tembakan berkenaan. Beliau menegaskan polis percaya kumpulan ajaran sesat Tuhan Harun dipercayai terlibat dalam kes tembakan tersebut. Sementara itu, Ketua Polis Pahang Datuk Sharifuddin Abdul Ghani berkata, polis percaya kes pembunuhan tersebut mungkin bermotifkan dendam atau tidak berpuas hati dengan tugas Allahyarham sebagai Ketua Penguatkuasa dalam kes yang dikendalikannya. Beliau berkata pihak polis akan mengawal rumah mangsa bagi memastikan keselamatan ahli keluarga Allahyarham. Ahmad Rafli meninggalkan seorang balu, Rosmawani Abdul Wahab 41 tahun dan 5 anak. Beliau dikebumikan pada pukul 10.50 pagi Isnin di tanah perkuburan Islam Jalan Bukit Ubi. Selepas beberapa hari pembunuhan ini berlaku, polis Pahang mengedarkan lakaran wajah seorang suspek kes pembunuhan Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Pahang Jaib. Ketua Polis Pahang Datuk Sharifuddin Abdul Ghani berkata, lakaran itu membabitkan suspek yang memberi salam kepada mangsa sebelum rakannya melepaskan 3 das tembakan ke arah mangsa. Suspek dianggarkan berusia lingkungan 50 tahun dan polis percaya kes ini dapat diselesaikan tidak lama lagi. Skop penyiasatan berhubung kes pembunuhan kini diperluaskan. Ketua Polis Negara berkata, siasatan tidak hanya tertumpu kepada kumpulan ajaran sesat Tuhan Harun semata-mata. Pihak polis melakukan siasatan dari semua sudut, tidak hanya bertumpu kepada bidang tugas mangsa yang dilaporkan sedang mengendalikan 3 kes iaitu ajaran sesat Tuhan Harun, ajaran Syiah dan operasi kelab malam. Polis juga akan memburu yang lain. Bukan sahaja pengikut Tuhan Harun dipanggil, ada juga yang lain diminta tampil untuk membantu siasatan dan polis menyiasat dari semua sudut. Selepas 19 hari kes pembunuhan, PDRM akhirnya berjaya menyelesaikan kes itu selepas menahan 13 ahli kumpulan Tuhan Harun termasuk 2 wanita. Kejayaan itu dimaklumkan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar melalui Twitter beliau. Katanya susulan penahanan itu, pihaknya turut merampas sepucuk pistol daripada kumpulan terbabit. Sementara itu, menurut sumber,
Pistol yang dirampas diperoleh dari seorang suspek, Muhammad Rizairi Khamis Elias Harry, 27 tahun, yang ditangkap di Taman Setiawangsa pada pukul 6 petang 29 November 2013. Suspek dipercayai menjadi pembekal senjata itu, sementara seorang lagi yang merupakan bekas polis dipercayai adalah penembak dalam kes tersebut. Bekas polis yang berasal dari Sabah berusia 39 tahun itu ditahan di Klang. Pistol semi-auto berkenaan ditemui di dalam sebuah kereta jenis Honda Jazz beserta sejumlah peluru. Pada 20 November, polis memberkas Ketua Tuhan Harun iaitu Harun Mat Saad dalam serbuan ke atas sebuah rumah di Bandar Baru Tangkak, Johor. Turut diberkas dalam serbuan itu ialah seorang pengikut Tuhan Harun iaitu Nur Hairi Harun, 41 tahun, dan isteri ketiga Harun iaitu Azida Muhammad Zul, 30 tahun. Dengan penangkapan itu, polis percaya dapat mematahkan rancangan pengikut Tuhan Harun untuk membunuh beberapa lagi individu di negara ini berikutan penahanan 2 orang dipercayai pengikutnya hasil siasatan kes pembunuhan Ketua Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Pahang. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata, 2 daripada 10 individu yang dikehendaki polis ditangkap di Kampung Tagasan Sempurna, Sabah pada 2 Disember 2013. Siasatan mendapati kumpulan ini selain merancang dan melaksanakan pembunuhan ke atas penguatkuasa gaib, mereka juga merancang untuk membunuh beberapa lagi individu. Bagaimanapun, Khalid tidak mendedahkan identiti mereka. Selepas itu, Ketua Ajaran Sesat Tuhan Harun dan beberapa orang pengikutnya telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuantan berhubung kes pembunuhan ini. Mereka didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Pada 10 November 2013, seorang pengikut ajaran sesat Tuhan Harun, Mustafa Suradi, 39 tahun, dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas tuduhan membunuh dengan niat bersama 2 lagi yang masih bebas melakukan pembunuhan Ketua Penolong Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Pahang, Ahmad Rafli Abdul Malik. Ketua ajaran sesat itu, Harun Mat Saad, bersama isteri ketiganya Azida Muhammad Zul dan pengikutnya Syazral Edi Nizam Syari didakwa mengikut Seksyen 120B-1 Kanun Kesesaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama kerana melakukan konspirasi jenayah berkenaan. Tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada keempat-empat tertuduh selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Zaihan Muhammad Ali. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Salim Soain Elias Hamid, manakala seorang tertuduh diwakili Peguam Bela Hermes Media Putra Ibrahim. Salim kemudiannya memohon kes berkenaan dipindahkan terus ke Mahkamah Tinggi bagi sebutan kes di mahkamah berkenaan. Pada 27 Disember 2016, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman mati ke atas 2 pengikut Tuhan Harun selepas didapati bersalah membunuh Ahmad Rafli Abdul Malik. Pesuruhjaya Kehakiman Dato' Abdul Karim Abdul Rahman membuat keputusan itu terhadap Mustafa Suradi dan Syamsinar Abdul Halim selepas berpuas hati dengan keterangan anak dan isteri mangsa yang mengecam mereka sebagai individu yang menembak mangsa. Mustafa dan Syamsinar didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh Rafli. Kedua-dua tertuduh yang memakai kemeja T dan berseluar putih kelihatan bersahaja dan tidak menunjukkan sebarang reaksi semasa mendengar hukuman. Pada prosiding itu, Karim juga melepaskan isteri ketiga Harun, Azida Muhammad Zul, pemandu mereka Syazral Edi Nizam Syari dan pengikut ajaran itu Jeffrey Safar daripada tuduhan berkonspirasi melakukan pembunuhan itu pada masa tarikh di tempat yang sama. Harun yang mendakwa dirinya sebagai Tuhan Harun sebelum ini turut didakwa berkonspirasi. Bagaimanapun, tuduhan itu digugurkan pada 26 Ogos 2016 selepas dia meninggal dunia di Hospital Tengku Apuan Afzan, Kuantan. Sebaik sahaja hakim selesai membacakan penghakimannya, keluarga mangsa dilihat menangis kegembiraan dan berpelukan sesama mereka, manakala Azida, Syazral Edi Nizam dan Jeffrey yang duduk di kandang tertuduh tidak menunjukkan sebarang reaksi. Sepanjang perbicaraan mahkamah mendengar keterangan 54 saksi pendakwaan, manakala pihak pembelaan yang diwakili Peguam Hermes Putra Media Ibrahim, Amir Hamzah Arsyad dan Muhammad Naim Mahmud
mengemukakan 10 saksi. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Hamizah Saleh dan Nurul Farahah Muhammad Suah. Kemudian, Khamis 29 November 2018, keputusan Mahkamah Persekutuan Putrajaya menolak rayuan akhir Su Mustafa Suradi dan Syamsinar Abdul Halim dan mengekalkan sabitan dan hukuman mati. Ketua Hakim Negara Tan Sri Richard Malanjum yang mengetuai barisan 5 hakim memutuskan bahawa rayuan kedua-dua mereka tidak mempunyai merit. Mahkamah juga disidangi oleh Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Ahmad Ma'aruf dan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan iaitu Tan Sri Azhar Muhammad, Datuk Alizatul Khair Osman Khairuddin dan Datuk Rohana Yusof. Gom Iskandar Shah Ibrahim mewakili kedua-dua mereka, sementara Timbalan Pendakwa Raya Kuhayatiku Harun menjalankan pendakwaan. Pilihan terakhir yang ada untuk kedua-dua mereka ialah memfailkan petisyen bagi pengampunan kepada lembaga pengampunan. Jadi begitulah berakhirnya riwayat seorang pegawai yang telus dan amanah. Semoga roh Allahyarham Ahmad Rafli ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.